Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, kata Allah taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang Rasul bawa, ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul itu larang, maka berhentilah dari melakukannya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita kalau kita tak kenal Nabi, kalau kita tak tahu sirah Nabi, kita tak tahu hadis-hadis Nabi SAW, macam mana kita nak ambil apa yang Nabi SAW bawa? Macam mana kita nak tinggal apa yang Nabi SAW larang, sedangkan kita tak kenal Nabi SAW? Satu contoh lah nak bagi kita faham. Kita kenal seorang nama dia Pak Cik Ahmad, contohlah. Tak kenal mana yang ada lah ni. Pak Cik Ahmad. Pak Cik Ahmad ni, dia duduk dalam qaryah kita. Kita satu hari kita jumpa dengan seorang, dia lalu main sini, dia semayang di masjid ni. Lepas semayang dia sembang dengan kita. Dia tanya, kenal tak Pak Cik Ahmad? أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah taala anugerahkan kepada kita. Bersyukur Allah taala jadikan kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat Nabi Muhammad ni ada beberapa kelebihan, antaranya kerana kita umat yang terakhir, umat Nabi yang terakhir, tapi kita dihisab di antara yang awal. Subhanallah. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 69, kata Allah Subhanahu wa taala, "Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun." Adakah kerana mereka tidak mengenal rasul mereka, lalu mereka pun ingkar, tidak mematuhi rasul itu? Tuan-tuan dan puan sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan munasabah Maulidur Rasul ni, di luar daripada Malaysia, banyak negara mereka menzahirkan rasa cinta mereka kepada Nabi SAW dan menzahirkan rasa marah mereka kepada musuh-musuh Islam yang menghina Nabi SAW. Mereka membawa sepanduk illa Rasulullah, melainkan Rasulullah. Mana dia apa? Hampa nak buat apa kat orang lain tak apa, tapi jangan dekat Nabi SAW. Di mana hari ini hangat diperkatakan dalam berita-berita dunia,
mengenai Presiden Perancis, nama dia Macron, di mana Perancis ni dia dikenali sebagai sebuah negara yang antara paling awal yang mengiktiraf hak asasi manusia pada revolusi Perancis. Sebelum daripada itu, Eropah hidup dalam keadaan kegelapan sehingga menindas kaum wanita, menindas golongan-golongan bawahan dan sebagainya. Tapi mereka boleh keluar daripada kepompong, kita katakan macam jahiliah juga lah, hutan. Lalu mereka buat revolusi Perancis membawa kepada mengiktiraf hak asasi manusia. Tetapi apa berlaku hari ini? Perancis yang kononnya mendabit dada mengatakan mereka antara yang awal yang mengiktiraf hak asasi manusia, mereka telah melanggar hak asasi manusia dengan slogan mereka, iaitu mengatakan kebebasan bersuara. Di sana ada majalah Charlie Hebdo yang memaparkan di dalam majalah tersebut akan lukisan-lukisan karikatur. Antara lukisan tersebut menghina Nabi SAW. Maka Presiden Perancis ni hari ini dia mengiktiraf lukisan-lukisan yang menghina Nabi SAW tersebut atas dasar kebebasan bersuara. Pasal apa dia buat macam tu? Pasal apa dia menghina Nabi SAW yang telah pun wafat 1400 tahun yang lalu? Pasal apa? Pernah tak kita terfikir? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kata Allah Ta'ala tadi yang saya baca, adakah kerana mereka tidak mengenal Nabi Rasul mereka, lalu mereka pun ingkar kepada Rasul tersebut? Tuan-tuan dan puan sidang hadirin yang dirahmati Allah, kita kenal tak kenal Nabi SAW? Kalau musuh Islam menghina Nabi SAW itu perkara biasa. Walaupun sekarang ni dunia tak boleh biar benda tersebut. Kerana apa? Dia mengganggu sensitiviti kebanyakan, ataupun mengganggu juga ketenteraman orang-orang yang beragama Islam yang menjunjung Nabi SAW. Ada pihak yang ganggu. Ini satu perkara yang tak patut. Kita bebas buat apa sahaja, tapi jangan sampai kita menyakiti orang lain. Itu makna dia kebebasan. Mereka melakukan kebebasan mutlak. Tapi bila seorang guru di Perancis, dia menghina Nabi SAW dalam kelasnya, lalu seorang anak murid yang beragama Islam marah dengan guru tersebut, kemudian tindakan guru tadi disokong oleh Presiden Perancis, iaitu atas dasar kebebasan bersuara, maka berlakulah satu tragedi. Seorang pemuda Islam telah membunuh cikgu tadi, lalu dia dibunuh oleh polis Perancis. Baru berlaku. Budak-muda sanggup bertahan Nabi SAW biar dia mati. Pasal apa dia sanggup buat macam tu? Sebab dia kenal Nabi SAW. Tapi kita ni sebagai orang Islam, kita kenal tak Nabi? Wajib tak kita kenal Nabi? Wajib, tuan-tuan dan puan. Saya nak tanya dalam ni lah, di rumah hadirin dan hadirat hari ni, di rumah kita ada tak kitab sirah? Ada tak buku sirah? Satu kitab yang hampir lengkap, mana bukannya sampai 7-8 jilid nak. Satu kitab lebih kurang tebal ni, sirah Nabi SAW, yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, yang kita duk baca. Kadang beli dia minta baca, biar untuk berhabuk. Kan macam Al-Quran lah. Kita kalau Al-Quran ni, kalau Al-Quran betul, memang hak sahih. Ada yang tak berapa nak tengok Al-Quran ni sampai berhabuk. Kan? Sampai berhabuk.
Tapi kalau ada beberapa ayat dia tak betul, kita pekat tunjuk lebih ke orang. Kan? Contoh macam duit lah. Duit, kalau duit tu duit betul, kita tak tunjuk ke orang, kita simpan. Tapi kalau duit palsu, kita cerita ke orang ni, jaga-jaga duit palsu, aku dapat makin jaga, aku kena makin jaga semua. Tapi kalau betul, Quran mesti piang-piang tu, jangan kacau dah. Quran tu betul. Dia jadi kot tu lah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, kata Allah Taala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Rasul bawa, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul itu larang, maka berhentilah dari melakukannya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita kalau kita tak kenal Nabi, kalau kita tak tahu sirah Nabi, kita tak tahu hadis-hadis Nabi SAW, macam mana kita nak ambil apa yang Nabi SAW bawa? Macam mana kita nak tinggal apa yang Nabi SAW larang, sedangkan kita tak kenal Nabi SAW? Satu contoh lah nak bagi kita faham. Kita kenal seorang nama dia Pak Cik Ahmad, contohlah. Tak kenal mana dengan adalah ni. Pak Cik Ahmad. Pak Cik Ahmad ni, dia duduk dalam qaryah kita. Kita satu hari kita jumpa dengan seorang, dia lalu main sini, dia semayang di masjid ni. Lepas semayang dia sembang dengan kita. Dia tanya, kenal tak Pak Cik Ahmad? Kita kata, awak kenapa? Pak Cik Ahmad tu tak boleh pakai, dia kata. Jahat. Kalau kita tak berapa kenal Pak Cik Ahmad tu, kita kata macam mana? Kita akan kata macam mana? Oh, macam tu kau panggil dia. Kita tengok kau ni macam bagus, macam tu kau panggil dia. Pasal apa kita jawab macam tu? Sebab kita tak kenal Pak Cik Ahmad ni apa. Tapi kalau kita kenal dia, kita duduk rapat dengan dia, kita biasa bergaul dengan dia, kita biasa bersama dengan dia dalam banyak program dan sebagainya, kita kenal dia. Dah berapa puluh tahun kita kenal dia, 25 tahun kita kenal Pak Cik Ahmad ni. Bila ada orang luar main cerita pasal Pak Cik Ahmad, pasal benda yang tak elok, kita kata, baik hang jangan dia buat pasal. Orang tua ni aku kenal dia elok, baik hang pergi belah. Tak usah dah pernah buat kacau. Orang tua ni aku kenal elok. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, pasal apa kita bela Pak Cik Ahmad? Sebab kita kenal dia. Pak Cik Ahmad orang bukan macam ni. Kita pernah berurusan duit dengan dia, kita pernah berurusan musafir dengan dia, tak banyak songeh. Kita kalau nak kenal orang, kita kena jalan musafir dengan dia, tengok dia ni banyak songeh ke tak banyak songeh. Kalau kita biasa duduk berjalan musafir dengan dia ni tak banyak songeh, meraihkan orang, tak bagi lambat, selalunya pas lambat kerana dia kan, pergi jalan tak ingat kawan, kata 15 minit, dia balas sampai dekat sejam setengah. Dia kata duk tunggu barang tu, dia buat habis nak beli barang dan sebagainya. Hari komplain nak ni, kita boleh nampak dalam musafir, kita boleh nampak orang ni jenis mana dan orang ni jenis mana. Tuan-tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW satu manusia yang Allah Subhanahu wa taala kirim dia. Allah Taala kirim Nabi SAW ni mai dekat kita supaya kita boleh ikut Nabi SAW untuk jadi manusia macam mana Allah Taala nak. Dia bukan biasa-biasa lah. Ada dekat kita Al-Quran yang tulisan biasanya ialah 604 muka surat. 604 muka surat. Kan? Dia ada 114 surah dalam Quran ni. Jadi Al-Quran ni kalau nak cerita perkara detail dalam dia, nak ukur zakat 2.5 daripada zakat harta, nak ukur zakat daripada zakat tanaman, daripada zakat perniagaan dan sebagainya, maka Al-Quran ni tak boleh 604 muka surat. Dia kena 7-8 jilid semua baru selesai. Lalu nak bagi faham
isi kandungan Al-Quran yang begitu sempurna dengan kepadatannya, Allah Subhanahu wa taala hantar satu technician mengajak kita. Kalau kita beli satu mesin yang besar, yang mahal untuk kelang kita, selalunya pembuat mesin tadi dia akan hantar technician main, ajak dulu bekerja kita, ataupun ajak kita bagaimana nak guna mesin tadi bagi dia jalan elok, akhirnya membawa untung kepada kita. Jadi Allah Ta'ala buat satu mesin yang sangat complicated, yang sangat hebat, iaitu tubuh badan manusia yang ada akal. Tubuh badan manusia yang ada akal. Susah nak kontrol manusia, tentang perempuan. Kalau jaga kebau satu kandang tak ada masalah, tapi jaga manusia, ya Allah, macam-macam. Kan? Macam-macam. Kalau tengok meja dari depan, dia punya lebar dia lebih kurang 3 kaki ke 4 kaki. Kalau tengok dari tepi, 1 kaki setengah ataupun 2 kaki. Dia tak sama. Dia punya akal manusia ni dipikir sampai fikir macam-macam. Kan? Dulu 100 tahun yang lalu kalau orang guna handphone cakap dengan anak dia duduk di Kuala Lumpur, kan? Orang kata gila orang tu ni. Mana boleh cakap dengan anak di sana dengan handphone. Tapi zaman lah handphone satu benda yang biasa. Dah budak-budak pun boleh guna handphone. Umur 3 tahun, 4 tahun dah boleh guna handphone. Kan? Untuk masa yang akan datang manusia akan fikir lagi. Jadi alat yang mesin yang begitu complicated ni Allah Ta'ala buat, yang memerlukan kepada bahan bakar. Nasi goreng dengan ayam teh pagi-pagi. Dia punya bahan bakar dia. Kalau tak masuk bahan bakar dia tak boleh bergerak. Allah Ta'ala hantar buku taklimat. Nak bagi apa? Nak bagi kita boleh guna satu mesin yang sangat-sangat complicated ni, agar ia menjadi mesin yang berguna dan membawa kepada manfaat kepada seluruh alam. Dan buku taklimat tadi dikirim bersamanya akan seorang technician yang bagi tahu dekat kita bagaimana nak mempraktikkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut ialah Nabi SAW. Kata Allah Ta'ala tadi dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-7, apa yang Nabi bawa, apa yang Rasul bawa, ambil. Apa yang Rasul larang, tinggal buat. Jadi macam mana kita nak tahu apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi larang? Tidak kita kena belajar dan mengkaji sirah Nabi SAW. Kita boleh baca banyak mengenai orang, idola bola sepak duduk dalam kepala sebahagian daripada kita. Kan? Dia ni apa bogol berapa, kan? Dapat kasut emas berapa, negara ni dapat piala dunia berapa, kelab ni dapat piala liga berapa, semua dalam kepala sebahagian daripada kita. Kalau orang minat handphone, dia tahu handphone ni keluaran apa, Apple nak keluar apa nanti 2021, semua dia tahu lah. Kalau orang dia minat kereta, dia tahu semua. Saya duduk dengan seorang kawan, dia dengar BMW lalu, dia kata, ni berapa siri, orang yang pandai. Ya. Dia punya minat sampai macam tu. Ada orang minat kamera, kan? Keluar kamera, GoPro, dia keluar semua dia beli. Trade in hak lama, beli hak baru, trade in lama. Sebab apa dia minat? Dia minat banget. Adakah kita minat Nabi SAW? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, takut-takut dah. Saya selalu dah buat apa? Contoh takut-takut kita pergi akhirat karena kita tak kenal Nabi SAW. Bila tengok macam Rasulullah kan? Nak pakai sorban tak? Tengok Abu Jahal. Abu Jahal pakai ubah cara orang Arab kan? Abu Lahab adik-adik Nabi SAW. Ada meh adik-adik lah. Jadi
Macam mana kita nak kenal Nabi SAW? Kita kena ambil tahu pasal Nabi SAW. Cara rupa Nabi SAW, bagaimana cara berjalan Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW di rumah, bagaimana Nabi SAW dengan kawan-kawan, bagaimana Nabi SAW tegur orang. Saya ada pergi satu surau, dia pun kata, "Ustaz, hantam Ustaz." Dia pun semua saya hantam. Saya pun terkedu, kata, "Ish, adakah ada tak hadis Nabi SAW suruh dakwah cara hantam? Ataupun kerana nak bagi kita puas hati?" Kan? Bila kita ikut selain daripada Nabi SAW, bermakna kita tak ikut Nabi. Cara dakwah Nabi SAW macam mana? Cara Nabi SAW, orang kata apa, memaafkan orang lain macam mana? Itu kita kena faham, kita kena kaji. Belilah satu kitab sirah Nabi SAW. Dia ada satu kitab nama dia Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam As-Sayuti. Dia menceritakan sifat-sifat Nabi. Baca yang tu dulu, kita dia tak tebal sangat. Beli yang tu dalam bahasa Melayu nama dia Syama'il. Dia cerita pasal sifat-sifat Nabi SAW. Kalau kita tak kenal Nabi, masalah. Kalau kita nak tahu secara agak detail sikit mengenai perjalanan hidup Nabi SAW daripada awal sampai habis, dia ada satu kitab nama dia Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Boleh pergi cari tengok, ada terjemahan dia dalam bahasa Melayu, ataupun boleh order online. Ar-Rahiqul Makhtum. Dalam tu dia punya cerita dia banyak, dia lebih detail berbanding kitab-kitab sirah yang lain. Kita baca selalu. Sebab apa? Bila kita tengok selalu, kita akan sentiasa teringat Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bayangkan bab hukum sembahyang, kalau kita tak tengok selalu, kita lupa. Satu hari saya sembahyang di satu masjid, mai dekat rakaat, lepas rakaat kedua saya bangun, saya tak duduk, saya terlupa duduk tahiyat awal. Saya bangun, makmum pakat marah habis, kan? Subhanallah, marah tak langgar kata. Pasal apa dok marah? Ya, dia pun kata nak peringat, tak lupa. Ni bila tu imam dah bangun, dah duduk rukun dah, iaitu qiyam. Dia tak boleh patah balik pergi dekat benda sunat, dia itu duduk antara dua sujud. Kalau tak imam patah balik, habis, batal sembahyang. Ada hak makmum mufaraqah terus lah, bukan ada dosa pun, bukan ada kesilapan yang sampai boleh menyebabkan perlu kita mufaraqah, terlupa tahiyat awal tu sunat muakkad, nanti boleh diganti balik dengan sujud sahwi. Kalau tak buat sujud sahwi pun sah sembahyang tersebut. Kenapa perlu mufaraqah? Ada yang mufaraqah, ada yang blur, tak tahu buat apa, duduk diam langsung, tak bergerak, duduk tahiyat. Sampai rakaat ketiga, sembahyang isyak tak sampai rakaat ketiga, balik baru dia follow balik. Astagfirullahaladzim. Pasal apa orang Islam jadi macam tu? Sebab orang Islam ni sepatutnya kita ummatul iqra, umat yang membaca, tapi kita kurang baca. Kita buat ikut apa yang berlaku. Baca, tuan-tuan dan puan-puan, sirah Nabi SAW kita kena selalu baca. Bukan rajin baca Facebook saja. Facebook kan kadang WhatsApp duk tunggu ni. Masuk dalam mesej baca. Datang orang hantar Assalamualaikum. Datang gambar orang pula. Tengok juga. Hak benda memanfaat untuk diri dan juga akhirat kita. Kita tak tengok. Kita buat benda lain. Bila kita buat benda lain, maka itu jadi lara nama dia. Lara, tak menguntungkan akhirat. Bukan tak boleh baca WhatsApp, boleh. Tapi bila dia over, melebihi daripada yang sepatutnya, maka dia jadi lara, iaitu tidak membawa keuntungan kepada kita di akhirat. Tentang perempuan sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Nabi SAW ni dia adalah manusia. Dia adalah manusia, di mana sebahagian daripada orang Islam dia akan kata apa? Dia kata apa? Dia tak apalah Nabi. Aku orang biasa. Mana boleh nak buat macam tu? Nampak? Ada orang kata macam tu, berlambak. Dia kata Nabi tak apa, dia Nabi, kita ni siapa dia? Padahal itu alasan nak malah, alasan untuk mengelak daripada melakukan perkara yang baik. Kata Nabi SAW, innama ana bashar. Kata Nabi, aku adalah manusia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, pasal apa Allah Ta'ala hantar Nabi tu manusia? Sebab supaya kita boleh ikut dia, kita boleh follow dia. Di sana ada kursus-kursus, dia kata kalau jutawan tu, kita tengok langkah jutawan, kita lalu ikut langkah jutawan, kita pun jadi jutawan. Bila Nabi itu manusia, kita ikut jejak langkah Nabi, maka kita pun boleh jadi manusia yang mulia, yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala hantar malaikat, kita akan punya alasan. Kita kata apa? Malaikat bukannya teringin nak kahwin, malaikat tak perlu nikah, malaikat tak perlu ada anak, malaikat tak teringin nak makan, tak teringin nak minum. Kita ni kena pergi kerja, pagi-pagi pergi kerja. Hari ni kita cuti, alhamdulillah. Pagi-pagi nak pergi kerja, petang balik kerja nak cari makan. Pagi kena makan, rehat kena makan, tengah hari makan, minum petang, itu makan malam. Lepas makan malam balik pada masjid nak minum juga air sikit lagi. 5-6 kali kena cari makan, cari untuk makan, nak cari duit makan lagi. Jadi kita kata malaikat apa, dia tak perlu makan. Kita ada alasan. Tapi bila Allah Ta'ala hantar manusia, maka manusia tu boleh buat. Takkan kita tak boleh buat? Dia pun manusia. Nabi SAW solat punya banyak sampai kaki dia bengkak. Bukan bengkak, penyakit tu dah. Sofa kita pergi shopping banyak kan. Pernah tak kita pergi shopping, sari suntuk kan, balik main kaki bengkak. Kaki bengkak sebab shopping banyak kali berlaku. Tapi kaki bengkak sebab solat, rasanya payah nak berlaku. Dia bukan bengkaknya sebab diri terlalu lama. Jadi kaki tu jadi tawarram, dia jadi macam agak macam nak kembung sikit. Bukan sakit buah pinggang dah. Tapi oleh kerana berdiri terlalu lama ataupun bawa kereta terlalu lama pun boleh jadi juga. Kaki kita di bawah. Baik. Nabi SAW kita ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan adalah pada Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagi kamu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ianya adalah untuk orang yang nak jumpa Allah, mengharap keridhaan Allah dan mengharapkan kebahagiaan hari akhirat, dan orang yang sentiasa teringat Allah. Dia buat apa? Dia akan jadikan Rasulullah teladan dia. Cara kita hanya tahu sunnah Nabi itu makan dengan tangan dia. Kadang-kadang kita silap present sunnah Nabi SAW. Saya pergi rumah seorang sahabat saya daripada Amerika. Dia dia jamu nasi Arab. Nasi Arab kabsah kot, buah ayam dalam. Dia kahwin dengan orang Singapura. Dia jumpa dia di luar negara, makan dengan dia satu talam. Dia guna tangan dia ronyeh habis ayam tadi, buang semua tulang, digoreng dengan nasi. Dia kata makan dengan tangan sunnah. Saya pun tak apalah, raihlah dia. Kan dia orang yang convert masuk Islam. Jadi rupanya orang sampaikan kepada dia cara sunnah tu tak berapa tepat. Ya, memang Nabi makan pakai tangan. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi kata, Samillah ya ghulam, wahai anak muda, wahai budak yang baik, Samillah, katalah bismillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu, wakul mimma yalik, dan makan apa yang duduk depan kamu. Bukan di gue merata. Tak. Tu orang kata makanan talam lelak. Dah.
Nabi SAW ajak makan. Nabi kalau ambil buah kurma dengan jari dia, pegang dengan jari dia. Bila dah habis buah kurma tu, nak buat keluar biji daripada mulut yang terkena air liur mulia baginda Nabi SAW, Nabi ambil dengan belakang. Supaya apa? Tangan dia tak kena air liur dan menjangkiti makanan-makanan lain dengan air liur. Walaupun air liur Nabi itu mulia. Bayangkan, kata Abu Sufyan waktu dia tengok perbarisan tentera waktu pembukaan kota Mekah, ayat lihat Nabi ludah tak sampai tanah, ada orang sambut. Mulia. Terus tu pun Nabi ajak bagaimana kita nak makan dengan cara sopan. Hatta Nabi SAW ajak kita macam mana nak masuk ke dalam tandas, macam mana nak duduk dalam tandas. Nabi SAW ajak kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita nak bahagia, kita kena ikut Nabi SAW. Kalau kita nak kepada cinta Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kamu nak cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku, iaitu ikut sunnah Nabi SAW. Pasal apa orang berani hina Nabi SAW? Sebab orang Islam pun tak kenal Nabi. Tanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad hebat. Apa dia? Apa pun tak tahu. Tahu sikit saja pasal Islam, tahu sikit pasal Nabi SAW. Hidup dia, Islam, sebahagian daripada orang Islam, Islam tu adalah semayang, Islam tu adalah masuk jawi, Islam tu nak akad nikah. Hidup dia tu dengan mati, bila mati buat tahlil, panggil dia masjid mai. Islam dia yang tu. Hak lain cara pakaian, cara sembang, cara dia pergi kerja, cara berurusan dia beli, cara dia bergaul dengan keluarga, cara bergembira, cara dia bersedih, semua dia tak tahu. Pasal apa jadi macam tu? Itulah dinamakan ketaksiran kita dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dia punya kunci. Kalau tak cukup kunci tadi, tak sempurna kunci tadi, tak sempurnalah iman kita. Nabi kata apa? Tak akan beriman, dengan maksud tak akan beriman dengan iman yang sempurna salah seorang daripada kamu, sehingga aku, kata Nabi, aku jadi yang paling disukai oleh dia, dicintai oleh dia, melebihi orang-orang lain, ahli keluarga dia dan juga diri masing-masing. Contoh nak bagi mudah faham, kalau orang tanya nak kena tahu dalam boya, nak bagi boya makan siapa? Kita kan nak bagi makan Rasulullah. Lagi makan kita kan nak bagi Rasulullah, kena makan dengan boya. Biar boya makan kita, jangan makan Rasulullah. Biar boya makan kita, dia kenyang, dia tak makan Rasulullah, Rasulullah boleh berenang lepas pada sungai. Sampai macam tu. Bila orang panah Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi pergi tahan dada, biar kena mereka, jangan kena Nabi SAW. Itu iman yang paling sempurna. Sampai tahap kita sanggup buat macam tu. Kita ada ayat, kalau kita tak minum kita mati. Tapi Rasulullah pun nak kepada ayat sebab dia manusia. Kita bagi kat dia, biar kita mati, jangan Rasulullah mati. Dia mau sampai macam tu. Ni kena nyamuk, tak payah mayang malah ni nyamuk banyak. Ada juga macam tu. Kan? Habis benda lain kita buat. Kan? Ada orang sampai merajuk sebab apa? Anak dia tak teringat birthday dia, tak buat kek, merajuk. Anak dia tak ingat birthday dia, merajuk. Suami tak teringat birthday, merajuk, marah sampai nak minta cerai. Lah, ni jenis sambut birthday pakai kek ni, hak tu kerja buat siapa dia? Surprise, suruh main kek. Hak tu kerja buat siapa dia? Abang mai. Hak tu kerja buat barat. Tapi tak apa Ustaz, takkan haram kot nak makan kek. Ya memang tak haram. Yang haram dia hak sunnah hang tak mau buat. Hak benda yang apa barat buat, sikit-sikit hang nak ikut, takkan tak boleh kot. Ya memang boleh, tak ada masalah nak makan kek, makanlah banyak mana pun. Kan? Tapi mai tang benda sunnah. Allah sunat je Ustaz, tak payah buat, tak apa. Nampak tak? Apa yang saya cuba nak bagi tahu,
Kata Nabi SAW, di akhir zaman kamu akan ikut orang-orang terdahulu, iaitu Bani Israel, itu orang Kristian dan Yahudi, sehinggalah syibran Nabi kata jengkai. Satu hasta sampai jengkai, sampai kalau dia masuk lubang bewok pun kamu akan masuk dalam lubang bewok, kata Nabi SAW. Ada sebahagian daripada orang Islam akan jadi macam tu. Kita kena jaga-jaga. Hak sunnah kita kata Allah sunat je ustaz, sunat je, relax sunat je kan. Tapi main benda sana bulun sangat-sangat sampai merajuk, sampai marah-marah, sampai ambil hati, sampai nak file penceraian dan sebagainya. Apa punya suami tak ingat mesti isteri. Kan sampai macam tu. Saya kalau orang marah dia kata apa, birthday aku kemarin tak bagi hadiah pun. Kawan-kawan saya semua kena. Kalau siapa kata kat saya macam tu memang kena. Saya kata apa? Hantar tak birthday Nabi pun aku tak bagi hadiah. Hang siapa? Saya tanya dia, hang siapa? Dia pun terkedu. Kan? Kita sambut Maulid Nabi ni bukan kita ikut barat tuan-tuan dan puan. Kita nak ambil tahu pasal Nabi SAW. Kita nak ambil tahu pasal dia. Pasal apa kita kena ambil tahu pasal dia? Kata Allah Ta'ala, apa yang Nabi bawa ambil, apa yang Nabi larang tinggal. Sebab tu kita nak ambil berat pasal Nabi SAW. Kita nak kenal Nabi. Kalau kita tak kenal, dalam satu hadis yang maksud dia Nabi duduk dekat satu haud kolam, dia di hari kiamat. Nabi duduk dan orang akan main, Nabi akan bagi dia minum dengan tangan mulia Nabi SAW yang bila minum daripada situ la yazma'u ba'dahu abada, dia tidak akan rasa haus lagi selama-lamanya. Tiba-tiba ada sekumpulan daripada umat Nabi lalu mai depan Nabi SAW, kemudian dipetak kat mai kat Nabi. Lalu saja kemudian belah bidang lain. Nabi panggil, sini. Dan dikatakan kepada Nabi, mereka telah melakukan perkara-perkara yang kamu tak tahu setelah ketiadaan kamu, wahai Rasulullah. Dia buat benda pelik daripada asal. Nama macam orang Islam, tapi hidup bukan gaya orang Islam. Mereka pun tak kenal Rasulullah. Mereka lalu dah depan haud tu, orang punya ramai duk minum air daripada tangan mulia Nabi SAW. Mereka lalu berbelah bintang lain. Kenapa jadi macam tu? Kata Allah Ta'ala, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Adakah kerana mereka tidak kenal Nabi mereka, lalu pun mereka ingkar kepada Nabi tersebut? Tuan-tuan dan puan sidang hadirin yang dirahmati Allah, beberapa contoh mengenai akhlak dan kehidupan Nabi SAW, di mana Nabi SAW bila masuk dalam rumah Nabi, bila balik rumah Nabi tak buat muka masam. Tak. Untuk suami, untuk isteri, untuk anak-anak, untuk ibu bapa, kalau balik rumah bagi muka kita ceria. Nabi kana bassaman, dhahakan, Nabi muka tersenyum dan menyebabkan orang ketawa seronok dengan Nabi SAW. Masalah kerja, masalah lain semua buang dulu, balik rumah ni ceria dengan ahli keluarga. Bukan masuk dalam rumah siapa singung. Di luar orang kata, ya. Balik rumah jadi siapa singung. Siapa pun tak boleh tegur dia. Ini bukan cara Nabi SAW. Lagi, Nabi SAW membantu keluarga dia di rumah. Kan? Ada masalah baju koyak dan sebagainya, Nabi buat. Nabi sapu rumah. Hak ni bila kawan kena vacuum di rumah, dia berkata, biar kan, tukar profession, jadi suri rumah, kata kat suami. Apa cerita? Nabi buat. Tuan-tuan dan puan, Nabi tolong lah. Lah ni suami kerja, isteri pun kerja, mai hari-hari cuti ni pekatlah sama-sama buat. Bila tanya anak, ayah kerja apa di rumah, ayah dia buat apa di rumah, ayah pegang tu abang, minum kopi itu dulu lah. Dan ni ayah pegang handphone dia, duduk atas kursi malah. Mak duduk buat kerja di dapur, tuntang hari cuti. Nabi SAW bantu. Jangan suami pula duduk pergi duduk kat dapur, isteri pula duduk pegang handphone, duduk main TikTok. Suami duduk masak.
Ada orang patut macam tu? Tak boleh lah. Kan? Nabi SAW duduk di rumah dia. Nabi ajak anak-anak, Nabi kata, alimu wa la tu'annifu, ajarlah, janganlah kamu mengganas, jangan duk garang sangat. Fa innal muallima khairum minal mu'annif, kerana guru yang mengajar itu lebih baik daripada orang yang garang, aja nak pukul, aja nak cibai, aja nak hantar, aja nak tabuh, tak kira. Tak boleh. Budak-budak kita kena main dengan dia. Nabi SAW bagi salam kat budak. Kita kata, "Hei budak, aku tuang bagi salam kat aku." Tak boleh. Nabi bagi salam dekat budak-budak. Nabi main dengan budak-budak. Nabi pegang budak, Nabi cium budak. Ada budak tu burung, dia bela burung dia mati. Nabi pergi jumpa dia, Nabi kata, "Ya Abu Umair, madza fa'ala Nu'aim?" Wahai Abu Umair, apakah burungmu sedang buat? Rupanya burung dia mati. Nabi pun duduk melawak dengan dia, nak bagi dia lupa burung peliharaan dia tu mati. Bila balik daripada perang, Nabi dengan kuda perang ni, kuda special tau. Dia bukan kuda biasa, dia kuda perang ni, kuda modified. Sopa dengan kereta lah, kenderaan tentera. Dia bukan kenderaan biasa. Dia punya besi-besi lock semua dia bagi tebal sikit, cermin kuat dan sebagainya. Ada jaring-jaring dan sebagainya. Nabi suruh sahabat-sahabat bawa budak-budak ni. Orang Kedah kata apa? Mod budak-budak ni pusing kampung. Budak-budak seronok lah, ya Allah subhanallah. Kalau tentera main parking kat masjid ni, panggil budak-budak main masjid, naik truk tentera ataupun naik kereta perisai tayar 6 tu, kan? Bawa pusing taman, masuk balik. Okey, siapa nak naik lagi naik. Budak-budak seronok, menggembirakan kanak-kanak. Ini Nabi SAW. Bila Nabi semayang, selalunya semayang subuh Nabi baca panjang. Tapi pagi tu Nabi baca pendek saja. Sahabat Nabi bertanya pasal apa? Rupanya Nabi dengar ada bayi menangis, ada budak menangis kat belakang. Muslimat mai ke masjid, bawa anak, ya takkan tinggal kat puak mai juga. Jadi anak tu teriak, Nabi kesian dekat budak tadi teriak dan kesian dekat mak tadi. Kerana apa? Dengar anak teriak, mak pun rasa tertekan. Nabi pun sembahyanglah dengan sembahyang yang ringkas. Kita hari ni budak-budak main masjid, kita marah, bising. Hangpa pergi duduk belakang. Pelekat pula tanda, kanak-kanak tani. Kan? Budak tak mau main masjid nak. Kita ni sampai satu tahap, bila kita sampai satu tahap dewa, kita pun nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita nak main masjid ni, nak duduk serupa dalam gua ahli sufi tu, kira main masjid tenang, tak ada kacau apa, tak ada Allah, aku lalat pun tak boleh lalu. Apatah lagi kanak-kanak duk bunyi, lari tak lari jalan. Kita tak mau, bising, nak main pilak. Ada sebahagian daripada kita di masjid-masjid banyak yang macam tu. Saya pun biasa kena halau. Saya pergi satu masjid di Sungai Petani tu, saya singgah nak sembahyang Jumaat, dia halau saya dengan anak-anak suruh pergi duduk belah lain. Saya pun sabar. Tak lagi kena bayar naya. Dia pergi panggil budak duduk saf ketiga depan, budak 2 orang pakai jubah, duduk tunggu untuk khatib nak naik kat lagi. Dia pergi pegang bau tarik suruh pergi duduk tang lain. Lah, apa pasal? Belajar daripada Nabi SAW macam tu ke ikut kepala otak sendiri? Nabi SAW kata, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Bukanlah daripada golongan kami yang tidak menyukai, mengasihi kanak-kanak dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Nabi ajak macam tu. Nabi balik rumah satu hari, Sayyidah Aisyah duduk di rumah, Nabi balik mai, orang pun pakat mai ziarah, isteri Nabi yang lain hantar mai makanan. Macam Nabi kurang kuih lah kot kan, macam roti macam tu. Sayyidah Aisyah ni cemburu. Kata, amboi dah mai duduk balik, mai giliak aku pun, hampa duk kirim mai lagi no. Duk kirim mai lagi nak pergi makan, aku tak ada makanan tak? Dia pegang pinggan yang ada makanan tadi. Tetamu duk ada, dia lepas.
Subhanallah. Ada isterinya tu. Isteri siapa? Isteri Rasulullah, Ummul Mukminin. Isteri kita ni nak kata, tinggal tombang pun kadang-kadang berlaku. Kita buat apa? Ada kawan cerai. Isteri dia sebab apa? Isteri dia baling apa, pecah habis kalingan, cermin rumah lah, cermin apa lah, marah hantar balik. Nabi SAW, isteri dia pegang makanan ni depan orang, lempak begitu, percaya. Nabi ambil pinggan lain, Nabi kutip. Nabi boleh marah, Nabi boleh marah. Nabi kutip balik, Nabi kata, ghadibat ummukum, ghadibat ummukum. Kata Ummul Mukminin, ibu kamu. Dia kata apa? Nabi kata, mama marah. Cemburu. Nabi ganti balik pinggan pecah, pergi bagi balik kat mereka. Nabi ambil pinggan lain, bubuh balik roti. Kalau makanan macam kita laksa tak boleh kutip lah. Bicara orang Arab makan jenis roti dan sebagainya tu boleh lah, macam kuih. Tuan dan puan Nabi rahmati Allah, betapa sabarnya Nabi SAW, betapa hikmahnya Nabi SAW dalam keluarga dengan kawan-kawan. Nabi SAW ni bila dia dengan orang, kita kena tunjuk kemesraan kita dengan orang, layan betul-betul. Sampai semua orang yang pernah berurusan dengan Nabi, pernah sembang dengan Nabi, balik rumah, dia duduk rayang seorang-seorang. Dia duduk rayang, dia kata apa? Dalam Madinah ni, orang yang paling rapat dengan Nabi, aku. Semua orang kata macam tu. Sebab apa? Nabi layan dia elok. Siapa pernah berurusan dengan Nabi, dia balik, dia rasa seronok. Oh, Nabi baik dengan aku, Nabi baik dengan aku. Satu hari ada seorang Arab kampung, dia mai ke Madinah. Dia semayang ada member sekolah bersin. Nak semayang, dia kata wa yarhamukallah. Dia baru belajar. Sahabat-sahabat Nabi dengar dia sebut bacaan lain daripada semayang, dia pun pekat tepuk paha. Tepuk paha makna dia memberi peringatan. Pakat tepuk paha rupa dengan makmum yang marah saya waktu saya tak tahiyat awal tu. Dia pun pakat tepuk paha. Sampai kawan Arab baru ini takut. Dia takut. Habis lepas semayang, dia pun tabur pun apa ni. Habis semayang, Nabi panggil dia. Mai sini. Nabi kata, dengan lembut Nabi kata, beberapa perkataan yang tidak sesuai dalam solat tak boleh sebut dalam solat. Dia kata lega, dia kata Rasulullah tak kasar, tak marah aku, dia kata. Ya Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadah, dia kata. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, wala tarham ma'ana ahada. Jangan rahmat selain daripada kami orang lain. Jangan rahmat langsung. Depa duk marah aku. Depa duk marah aku. Wa rahmatilah aku dengan Muhammad, ya depa dia enggak pergi. Tak payah bagi rahmat. Nabi kata laqad hajarta wasi'ah, wahai saudaraku, kamu telah mengecikkan rahmat Allah. Jangan, kalau doa bagi semua orang. Kalau dia baik, kita pun dapat kebaikan. Nabi tegur elok-elok, tuan-tuan dan puan. Nabi tegur elok-elok. Bila seorang tu mai jumpa Nabi, dia tanya mana Rasulullah, dia tunjuk tu dia. Dia tengok Nabi, dia ceketak, gabrak, kalau. Nabi kata hawin alaik, bertenang. Ana ibnu imra'atin, aku ni hanya anak seorang wanita, takulun qadida bi Makkah, yang makan makanan yang murah, iaitu daging hancur ketika mana di Mekah. Anak seorang wanita, bukan anak Tun, anak Datuk Seri, anak Tan Seri dah, anak seorang wanita. Nabi beritahu betapa rendahnya Nabi SAW. Lagi Nabi SAW Allah Ta'ala uji dengan apa? Dengan peristiwa di Taif, dia mau baling batu sampai luka Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala hantar malaikat malaikat Jibril dengan malaikat bukit. Offer dekat Nabi nak balas dendam tak? Kita tuan-tuan dan perempuan 3 kali 4 kali raya lah salam minta maaf, dia ulang lagi. Dia tu buat kat aku dulu, aku tak lupa sampai mati. Aku tak maaf. Tapi bila raya salam 0-0, tapi ulang lagi. Nak balas dendam cukup kuat. Tapi Nabi SAW
Bila orang Taif buat macam tu, Allah hantar malaikat Jibril dengan malaikat bukit mai. Wahai Rasulullah, nak tak kami hampuk patah kepala mereka biar mampus bah. Nabi kita jangan. Fa innahum la ya'lamun. Pasal apa? Depa tak kenal. Depa tak kenal, depa tak tahu, depa tak kenal Nabi itu siapa, tak kenal Rasul itu siapa. Nabi pemaaf tuan-tuan dan puan. Kita, aku teringat sampai mati hang kata kat aku begitu, keling adik-adik kan. Kadang saya pun hati macam tu lah, kadang kerap, tapi bila baca balik cerita Rasulullah, Nabi SAW disakiti cukup teruk dalam sejarah para Nabi. Kata Nabi, aku antara akulah yang paling banyak diuji, yang kena bala di kalangan para Nabi. Pasal apa Allah Ta'ala buat macam tu? Supaya kita, bila kita kena uji balik, kita jadi relax. Tengok Rasulullah kena tak apa pun. Takkan kita kena sikit amboi. Orang baru perli sikit tak mau main masjid lah, pergi mayang masjid lain kan. Orang tak pilih jadi AJK, tak mau main dah mayang masjid ni, pergi masjid lain. Ni berlaku berlombok. Saya terpaksa sebut lah, berasa nasib lah kan. Banyak AJK masjid ni, AJK surau, dia pun main kerja, kadang-kadang kerana jawatan. Bila orang tak pilih, tak main mayang dah qaryah dia, pergi mayang qaryah lain. Apa pasal? Al-mufariqu lil jamaah, dia keluar daripada kumpulan dia. Itu benda yang tak boleh. Relax Nabi macam-macam kena. Nabi main semayang, orang pijak belakang tengkok. Kita pernah kena macam tu kan? Tak pernah kena tu, tunjuk kemah sangat. Nabi kena macam-macam. Nabi sabar. Nabi kena baling batu. Kita pernah kena baling batu main masjid? Tak pernah kena baling batu. Orang perli sikit ni, amboi, kalah tu imam aku tak mampu ya. Marah sebab orang kata sikit pun orang kata tak ada jas kupang pun tak mau, sakit hati. Pimai orang lain tangguh. Nampak tak? Pasal buat macam tu? Pasal kita tak kenal Nabi SAW. Bila Nabi miskin, Nabi sampai tak ada makanan, ambil batu ikat kat perut sahabat Nabi. Tengok dekat perut Nabi itu, dia pun letak batu. Nabi letak batu ikat supaya rasa berat. Lapar, tak ada makanan. Kita puasa makan sampai buang. Bulan puasa bukan bulan untuk korang makan, tapi bulan puasa pesta makanan. Nampak? Sampai macam tu, Rasulullah tak ada makanan. Nabi balik rumah ada makanan, tak ada kita puasa. Satu hari Nabi kaya, dapat bahagian kepada Nabi SAW satu lembah kambing. Ada pemimpin Arab ni, dia lalu, dia tengok, dia tak Islam ni. Dia tanya, kambing-kambing ni banyak siapa punya? Nabi kata, semua ni kamu punya, aku bagi kat kamu. Dia kata, atahza'ubi, hang main dengan aku kot. Nabi kata, tak, semua ni aku bagi kat kamu. Betul terus kawan tadi, ketua kabilah Arab tadi, dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dia kata apa? Innaka tu'ti ata'an man la yakhafu al-faqra. Engkau telah memberi satu pemberian orang yang tak takut kepada kefakiran. Kita kalau nak bagi RM1 dah kot. Boleh RM10 lagi nak makan apa? Esok nak makan apa pula? Kan? Habis gaji baru dapat. Kita berkira macam tu. Rasulullah bagi semua, ambil. Aku main lain. Subhanallah. Sampai macam tu. Lepas tu orang masuk Islam. Dengan gaya Nabi SAW. Akhir sekali, Nabi SAW ni, dia duduk di rumah, dia romantik tau. Dia sebut dah tu, dia romantik. Ada sebelah perempuan, isteri ni sebelah orang. Dia duduk membawang. Tapi antara sebelah tu, yang ke-12 tu ada Sayyidah Aisyah duduk sekali. Sayyidah Aisyah cerita kat Nabi SAW. Kata apa? Ada sebelah orang wanita, dia pakat cerita pasal suami. Aku ni cerita suami dia bagus, ni cerita suami dia masalah. Ni aku tak ada cerita. Suami aku kata kalau aku cerita jatuh talak. Macam-macam ada. Mai yang ke sebelah ni, dia nama Ummu Zar'in.
Dia kata, suami aku nama dia Abu Zar'in. Dia ni telah memuliakan aku. Dialah yang letak anting-anting di telinga aku. Dialah yang mengeluarkan aku daripada kefakiran dan letakkan aku dalam keluarga kaya. Sampai aku makan cukup, sampai badan aku jadi sihat. Aku pula lena nyenyak sampai pagi. Kan? Dia punya muliakan aku sungguh-sungguh punya. Bukan takat aku, mak dia pun bagus, anak-anak dia pun bagus. Kan? Anak lelaki, anak rumah semua bagus. Sampai pembantu rumah pun bagus. Tak cerita apa keburukan rumah kat luar, walaupun makanan. Tapi dia kata satu hari Abu Zar'a ni dia keluar rumah. Dia bawa satu uncang susu. Tiba-tiba dia jumpa seorang janda, ada anak dua. Anak dia duduk keliting-keliting pergi kat mak tu. Dia tengok, dia berkenan. Lalu Abu Zar'a ni ceraikan aku, kahwin dengan janda tersebut. Aku kahwin lain, dia kata, dengan seorang lelaki kaya dan baik, muliakan aku macam-macam. Tapi dia kata apa? Apa yang suami kedua aku ni bagi kat aku, tak sampai pun macam pemberian paling sikit Abu Zar'a dulu. Cerita macam tu. Sayyidah Aisyah cerita kat Nabi SAW. Nabi dengar. Kadang-kadang suami kena layan jugalah, isteri nak cerita. Ni sampai tak mau dengar langsung, kan? Muka duk tengok handphone, isteri kita tak mau dengar. Tengok, dengar cerita isteri. Nabi kata apa? Aku ni macam Abu Zar'a kepada kamu. Cuma aku tak cerai, kata Nabi SAW. Nabi nak beritahu, aku akan muliakan kamu macam mana si suami tadi muliakan isteri dia. Cuma aku tak akan cerai, kata Nabi SAW. Romantik tak? Romantik tak? Nabi bawa isteri dia lumba lari. Kita biasa lumba lari dengan isteri. Ada tak kat belakang? Ada tak? Ajak lumba lari. Macam hari ni cuti kalau petang ni pergilah taman. Lumba lah lari sikit. Lumba basikal ke apa ke. Macam tu lah. Bagi ada kemesraan dalam keluarga. Bagi ada kemesraan. Akhir sekali kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, dalam surah Al-Anfal ayat 33. Dan tidaklah Allah Taala akan mengazab mereka dalam keadaan kamu wahai Rasulullah ada bersama mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah tak ada, Allah dah wafat. Habis itu Allah Taala akan azab kita? Tak, Allah Taala tak akan azab selama mana sunnah Nabi SAW ada dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan orang kafir dia boleh nampak benda ni tak? Sebab tu dia hina Nabi. Nabi SAW wafat 1400 tahun yang lalu. Lama, 1000 tahun. Kalau kita jumpa tembikar berumur 800 tahun pun lama dah. Antik gila dah. Nabi SAW 1800 tahun, 1400 tahun yang lalu. Tapi orang kafir masih hina Nabi. Pasal apa? Dia nampak kewujudan Nabi SAW dalam diri umat Islam. Tapi ada umat Islam tak merasa benda tu, kan? Bila kita amalkan sunnah Nabi, kita amalkan apa yang Nabi buat, kita hidup dengan akhlaknya, dengan tawaduknya, rendah diri, tak menunjuk hebat dan sebagainya, dakwah dia, dakwah dengan cara itu tuan-tuan dan puan menjadilah orang tengok akhlak dia pun berkenan dekat Islam. Kita jumpa seorang, dia duduk tepi jalan, bulu ketiak tak cukup, kan? Rambut tak ni, mandi pun tak, duduk jalan pakai selok saja tepi jalan. Kita lalu kita, wih, hang agama apa? Agama macam best lah. Aku nak masuk agama hang. Ada tak orang tengok macam tu berkenan? Ada tak orang berkenan nak masuk agama seorang yang tak cukup bulu ketiak panjang sampai sejengkai, duduk tepi jalan, busuk, tak mandi dan sebagainya? Ada tak orang teringin nak masuk agama macam tu? Itu. Tengok, motor. Kan? Mulut pula jahat. Kita bagi tengok, kesian kita bagilah tek air kat dia. Dia kata bagi tek air apa? Minum air ha? Oh. Apa bagi tek air saja? Si goreng mana? Nak si goreng mahal lah, USA. Udang, sotong, apa ayam. Jadi orang tak kenal tengok pribadi dia untuk ikut agama dia. Tapi orang kenal ikut pribadi Nabi SAW teringin nak masuk agama Islam.
Tanya nak masuk agama Islam. Seorang pelajar daripada Syria duduk di Jerman. Tuan rumah tu duduk parti dia 4 tahun dia sewa bilik, dia tak tengok langsung anak dara tuan rumah. Tuan rumah tanya, awak nak mati pucuk lah? Dia kata, dah, Islam ajar kami kena tundukkan pandangan, jangan pandang kaum wanita. Tuan rumah tadi dia tersentuh. Ada agama macam tu? Ada. Agama apa? Agama Islam. Aku nak jadi penganut agama tu boleh tak? Boleh. Dia pun masuk Islam, pergi ke Mekah. Orang Arab jumpa, tengok rambut sopa dengan Hitler. Kan, perang macam tu. Lebih main ke Mekah. Tanya-tanya dia amat sejarah dia masuk Islam. Pasal apa? Akhlak. Pasal apa orang Islam, orang Melayu masuk Islam? Kita tengok akhlak pedagang-pedagang dulu. Businessman amal Islam, tapi kita semua masuk Islam. Hari ni businessman duduk tang mana? Kan? Bukan raja dakwah tu ustaz-ustaz saja dah. Saya relax ha, mai cakap, tuan-tuan semua duduk dengar. No, di luar businessman nak pujuk kawan-kawan depa supaya rapat dengan Allah Taala macam mana? Sambil duk bawa gerek, sambil duk memancing, sambil duk berjoging, sambil duk rem kereta, konvoi kereta, macam mana nak tarik kawan-kawan pergi rapat dengan Allah Ta'ala macam pedagang-pedagang tu buat. Kita boleh buat insyaAllah, nah? Boleh buat. Jadi cakap saja pada pagi ni rasanya dalam sejam juga, sejam juga lah kita ceramah maulid kita. Kita kena ingat bahawasanya tanpa Nabi SAW kita tak akan dapat masuk syurga, sedangkan kita semua akan mati. Carilah kitab sirah dia beritahu tadi, mengenal diri Rasulullah, mengenal apa sirah perjalanan hidup Nabi SAW. Ajak anak-anak kita, alimu auladakum habban Nabi, ajarlah anak-anak kamu mencintai Nabi. Anak kita tak kenal sangat Nabi, dia kenal siapa? Dia kenal boy. Lagi banyak daripada kenal Nabi SAW. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، اشفنا أنت الشافي، اشفنا أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.